Masa ni lah saya perasan juga ada bunyi ting 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 kan. Apa benda sebenarnya kan? Rupanya saya perasan ada seorang wanita ni berkaki ayam lah. Semua memang berkaki ayam pun kat situ. Tak ada pun yang berkasut. Dan dia buat sesuatu lah. Ambil something dekat bawah pokok. Lepas tu dia letak kat kepala. Lepas tu dia pusing kat pokok beberapa kali. Hai, Assalamualaikum. Salam hormat. Saya Adila Syafi'i. Welcome back to our channel. Terima kasih saya ingin ucapkan kepada anda yang setia dengan channel Ahmad Isa. Hari ini saya ingin menyambung kisah dari buku Ustazah Basikal yang menceritakan tentang kisah kembara saya dan suami berbasikal. Bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan dan kami bermula dengan RM1,900 sahaja. Siapa yang belum subscribe, please klik butang subscribe. Tanpa mengelengahkan masa, mari kita sambung cerita. Episod yang lepas, Encik Ahmad telah pun berkongsi dengan anda macam mana kami tiba-tiba di malam-malam hari tiba-tiba ada polis tempatan yang datang untuk cek soal siasat kami, pasport kami. Masa tu adalah dalam perjalanan dari Jamtara sehingga ke Madupur. Dan akhir sekali kami buat keputusan untuk menaiki kereta api daripada Madupur sampailah ke Barauni. Nak dijadikan cerita, sebenarnya masa tu tinggal 5 hari saja lagi kami akan menyambut Aidilfitri. Jadi saya berbincanglah dengan Encik Ahmad. Masa tu saya cakap, bang, kali ni kita dah lah pertama kali keluar negara. Saya lah especially kan, baru pertama kali keluar negara mengembara ni. Lepas tu kali pertama lah nak menyambut Aidilfitri. Takkanlah kita nak sambut berdua je. Jadi saya kata kat Ahmad, apa kata kita pastikan kita sampai di Muzaffarpur dan kita jumpa dengan tim-tim Amirul. Dan masa tu memang kami set nak berhari raya di Muzaffarpur. Jadi bila kami check balik dalam maps, kami dapati daripada tempat kami berada masa tu sampailah Muzaffarpur tu ada dalam 300 km lagi. That's why kami ambil keputusan untuk ambil train dari Madupur sampai ke Barauni. Jadi daripada Madupur sampai ke Barauni itu ada dalam lingkungan 200 km. Kami anggarkan kalau kami ambil pagi, waktu petang kami sampailah, mengambil masa dalam masa 1 hari untuk naik train tu. Dan ada berbaki dalam 100 km lagi tu, kami akan berkayuhlah sampai ke Muzaffarpur dan kami akan membuat persiapan untuk sambut Aidilfitri dengan tim kami semua. Ketika itu berada di situ. Jadi kami pun ambil train. Kami ambil tiket dan tiket kereta api di Madupur. Kemudian kami setting lah bayar kereta api untuk kami sahaja seorang dalam lebih kurang RM4 macam tu lah. Bila kami dah bayar, beli tiket di kaunter dan Encik Ahmad ni bawalah basikal kami ke bahagian barang. Dan macam biasalah bila dihantar basikal ke tempat barang, saya jadi jaga untuk barang-barang kami lah, penir-penir yang lain. Dan bila Encik Ahmad datang, saya dan Encik Ahmad bawalah penir-penir kami tu masuk sekali dalam tempat yang kami duduk. Itulah di kerusi penumpang. So dalam perjalanan tu, Masya Allah, dapatlah pengalaman merasa naik kereta api di India. Lagi-lagi nak raya kan. Kalau tengok dalam filem-filem Bollywood tu, kita boleh nampak lah kan, orang naik kereta api penuh sesak sampai naik ke atas bumbung kan. Tapi tak berlaku lah, Alhamdulillah. Walaupun masa tu dah ikutkan dah tinggal 5 hari. Jadi kami macam biasa je. Dan saksikanlah antara bingkisan video yang kami kongsikan ni adalah suasana dalam kereta api yang kami naik lah. Saya ambil peluang lah masa ni untuk tengok di sepanjang perjalanan dalam train tu. Subhanallah, sangat cantik. Hijau. Saya pun kadang-kadang terfikirlah macam mana orang India ni pandai bercocok tanam. Sawah dia tu clear. Ada je kawasan yang semak-semak, tapi majoriti kawasannya adalah terjagalah kawasan pertanian. Dan memang cantik lah tempat pertanian-pertanian yang kami lalui itulah. Lepas tu dalam train tu, Cik Ahmad lah, dia ada bersembang lah dengan seorang lelaki kan. Saya tengok je dari jauh kan, apa benda yang disembang sampai tegang-tegang urat leher lah.
dia punya sembang dengan kawan yang baru dia kenal tu kan. Saya ambil peluang lah kan, ambil video kan, try juga nak dengar apa benda sebenarnya butir bicara antara mereka lah. Last sekali memang saya tak dengar kan, sebabnya bunyi kereta api bising, jadi suara kami tenggelam. Tu yang Syabak sampai tegang-tegang urat tu, nak bercerita dengan kawan dia ni kan. Lepas tu saya tanya, cerita pasal apa ni? Sampai macam nak bertumbuk pun ada kan. Apa yang menariknya adalah mereka bercerita berkenaan dengan poligami. Dia tanya saya satu soalan yang dia kata, apa pandangan saya berkenaan dengan poligami? So pandangan saya baguslah kan untuk protect, melindungi wanita. Itu pada dasarnya prinsip poligami ni adalah untuk melindungi kaum wanita. India masuk bukan Dia point dia. Dia nak petikai kenapa Muslim ada poligami. the main purpose is to protect women. Secure. That is the main purpose. Protect. Yes. Saya pun tak sangka jawapan saya tu dia dah macam berhenti. Dia tak mempersoalkan lagi dan kebetulan masa tu pun destinasi dia dah sampai dan kami pun ucapkan terima kasih lah kan, sebab sudi sembang kan, berkenalan dengan kami. So itulah pengalaman kami, dapat sedikit discussion lah berkenaan dengan apa pandangan orang India berkenaan dengan isu poligami. Macam tu kan. So saya pun cerita berdasarkan apa yang saya faham je lah kan. Jadi alhamdulillah lah kan, dia nampak senyap tu, tak tahu barangkali setuju, barangkali tak setuju kan. Itu masing-masing punya pendirian, pendapat masing-masing lah. Apa sahaja yang Islam dah aturkan, dah tetapkan, pasti ada hikmah, ada kebaikan untuk semua orang lah kan, untuk manusia especially. So kami pun meneruskan perjalanan, kami ambil peluang lah, ambil gambar, ambil video. Tengoklah, ni adalah video Encik Ahmad dengan seorang lelaki lah. Dia nampak macam tiba-tiba rasa macam jadi artis artis di kereta api kan. Tak ada siapa-siapa pun boleh claim ataupun tak ada siapa-siapa pun boleh nak judge nyanyian dia. Yang penting dia enjoy, happy dengan nyanyian dia. Okay, so kami pun teruskan perjalanan dan alhamdulillah dalam perjalanan tu juga banyaklah stesen-stesen yang kami berhenti. Dan macam biasa, ada je penjual-penjual yang ambil peluang untuk memberi servis kepada penumpang-penumpang di kereta api. Antaranya tengoklah ya, ada seorang pakcik ni yang menjual roti. Menariknya dia menjual roti, tengok dia ambil kertas, shot khabar kan, pak gitu kan. Lepas tu dia ambil roti, kemudian letakkan kuah, dal, masalah tu confirm ada kan. Masalah ni memang wajib lah di India. Okay, memang kegemaran mereka. Dan dia berikan kepada penumpang. So penumpang tu tak perlu pun turun. Hanya ada si penjual ni sahaja yang perlu datang dan bagi tahulah, saya jual ni kan. So ada yang nak tu kira memang memberikan kemudahan lah kepada penumpang-penumpang di India. Tapi kami masa tu tak ambil lah sebab kami puasa. Alhamdulillah. So, kami pun teruskan perjalanan dan kami anggarkan sampai di Barauni adalah waktu dalam maghrib macam tu lah, petang kan. Kami anggarkan macam tu lah. Tup tengok tak sampai-sampai lagi. Bila dah maghrib kan, tak sampai Barauni lagi. So, kami pun makan lah apa saja yang ada dekat dalam beg tu. Macam biskut, kurma, air kosong, ada lah juga kan. Kami buka simple-simple je kan. Saya katakan, Jamat, bang tak apa, nanti kita cari makanan bila dah sampai di Barauni. Macam kata okey, nanti kita cari biryani. Saya kan sebenarnya macam pelik pun ada kan, macam mana Camat ni kan dia punya sukanya dengan nasi biryani India. Di India saya rasa macam bersyukur sikit sebab tak perlu nak masak nasi ataupun beria sangat, sebab dia lebih suka makan nasi biryani berbanding nasi yang saya masak. So tak apalah, personally pada saya ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, saya tak mencari lah. Dan memang sampai sekarang saya mencari resepi biryani India tu macam mana nak bagi rasa sama macam apa yang rasa kat India tu supaya boleh menambah hati suamiku itu. Gitu kan. So sampai-sampai di Barauni tu, tengok dah pukul 11 malam guys. Oh ya Allah, pukul 11 malam kedai semua dah tutup. Kita orang macam, sebab saya perasan sebenarnya lepas solat maghrib tu rasanya kita orang terlelap. Bila dah sampai Barauni tu dah malam. Tengok dah pukul 11. Bila dah pukul 11 tu cuak lah kan. Macam nak pergi mana ni, kedai semua dah tutup. Memang masa tu lah bila tengok Cik Ahmad kata, yang kita dah tak banyak masa, kena teruskan je bergerak. Nak bergerak ke mana? Saya tanya kat Cik Ahmad kan. Saya biasanya memang akan kayu kat depan
depan. Nak bergerak ke mana tak apa, kayuh je, ikut abang cakap mana ayang ikut je. Lepas tu masa tu memang headlamp sengaja tak pasang supaya tak macam kita orang punya pergerakan ni tak diketahui oleh sesiapa tau. Memang senyap je. Ayang kalau boleh tak payah cakap apa-apa, diam je, ikut je direction abang, dia kata kan. Lepas tu dia kata bateri dia ni nak habis. Sudah. Dia dapatlah direction masjid tu ke mana kan. Jadi kayuh kan. Memang senyap je. Mulut ni senyap. Kayuh kan. Senyap. Malam tu adalah juga sikit cahaya bulan kan. Kita orang kayuh. Saya perasan ni. Makin kayuh. Makin lorong tu makin sempit. Saya dalam hati ni, Allah. Bang, biar betul. Bang, biar betul. Ni jalan ni betul ke tak ni? Macam tu tahu. Punya nak bergaduh dah ni. Dah lah perut lapar. Lepas tu tak tentu ni. Ada ke tak jalan ni. Makin lama makin sempit. Tiba-tiba anjing menyalak. Gong. Aduh, kenapa pula dia menyalak ni? Nampak sangatlah dia tahu yang ada makhluk asing yang tengah masuk dalam kampung tu. So, kami punya Allah, tak tahu nak macam mana kan. Teruskan je lah kan. Ada anjing ni, kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang tak muncul kan. Dengar bunyi gong-gong kan. Kita orang buat tak tahu je kan. Teruskan je kayuh. Bang, biar betul ni jalan ni. Nak teruskan ke nak berhenti ni? Tak apa, terus je kan. Jamak kata macam tu kan. So, saya pun terus. Tak lama lepas tu lembu pula. Tak berbunyi, ya Allah. Memang satu kampung tu macam bunyi gempar malam tu. Macam ada sesuatu yang berlaku tau. Bayangkan macam ada sesuatu yang berlaku. Anjing menyalak, kucing tak dengar, kucing miau. Anjing menyalak, lembu mumu kan. Macam ada something happen lah. So kita orang pun nampak ada satu pokok. Dia macam ada lapang sikit tau kat situ. Dan memang masa tu bateri phone Cik Ahmad pun dah habis. Kami pun tak tahu nak arah mana. Dia kata ada 200 meter lagi. Nak terus ke ataupun nak berhenti je kat sini. Last kami buat keputusan berhenti je kat situ. Dan memang kami decide nak tidur kat situ lah. Dan dia memang ada pangkin kecil lah. Setulah kan. Lampu tak ada. Tapi kan ada lampu suluh datang. Jeng. Lampu suluh datang kat kami. Tahu dah. Ada beberapa orang kampung datang. 4 orang, seorang makcik. Cik Ahmad simple dia cakap. Malaysia. Hindi bolo naik. Nak cakapnya tak boleh. Tapi cakap kan. Hindi, Urdu, naik kan. Tak faham. Tapi cakap tu dalam bahasa Hindi. Bahasa Urdu kan. So makcik tu punya balas. Pop. Cakap lah. Kita pun tak tahu nak cakap apa. Lah cakap lah. Pasal kemah. Tidur sini. Nak pasal kemah. Tidur sini. Boleh tak? Macam tu kan. Lalas kan. Diorang pun give up. Dia kata boleh lah. Tidur lah kan. Bahasa dia lah. Dia kata kan tak boleh cakap apa dah. Diorang pun dah penat. Diorang pun beredar lah. Kita orang apatah lagi penat. Lapar semua kan. Tengok jam dah 2:30. Apa nak jadi ni? Makan belum lagi kan. Buka puasa tadi dengan kurma dengan biskut je kosong kan. So kami pun pasanglah kemah. Saya tengok siap je kemah tu. Cik Ahmad terus dia berehat. Saya lapar ke nak tidur. Esok nak puasa lagi ni kan. Saya gigih lah. Buka juga dapur. Masak lah juga cekodok sesimpel makanan tu kan. Masa tu pula hujan-hujan renyai. Ada syahdu jugalah sebenarnya kan. So tak apalah. Dah siap masak, saya kejut lah. Masa saya tengah masak tu saya perasan ada 2 orang lelaki datang dia tidur dekat atas pangkin sebelah kami. Tengah mama tu saya tanya, bang, orang budak datang tidur dekat pangkin sebelah kita bang, dia buat apa tu? Kan orangnya dia jaga lembu kot. Cik Abang cakap macam tu kan. Alah, jaga lembu pun jaga kita. Saya cakap macam tu lah sajalah kan. So lepas je siap saya masak cekodok tu, kami pun makan. Cik Ahmad sempat lah juga kan. Dia tahu kita penat kan. Dia pun cakap terima kasih yang sedap cekodok tu. Padahal saya pun tak tahu rasa apa. Yang penting masa tu memang rasa nak kenyang je sebab terlampau lapar. Jadi Alhamdulillah syukur malam tu dah lepas makan. Tak lama lepas tu dah nak subuh tau. Sebenarnya subuh awal 3:30 dah subuh dah. Jadi pukul 3 tu kami makan, merangkap sahur sekali. Dan kami makan, tunggulah sikit masa lagi nak subuh tu. Dan kami pun solat subuh. Lepas solat subuh, sadaqallahul azim, tidur sampai ke siang. Alhamdulillah, malam yang rasa macam panjang juga sebenarnya, tapi mencabar. Dan Alhamdulillah dapat juga tidur. Oleh kerana terlalu penat dan tidur lena lah juga. Walaupun tak tahu tapak mana bermalam malam tu. Dan esok pagi hilang penat sikit lah kan. Dengar bahang dah terasa dah sikit masuk kat dalam kemah. Kemah kami oren. Okay? So bahang dah terasa. Dah dengar bising-bising nyi kat luar tu kan. Ni memang saya agak meriah kat luar ni. Saya tengok cawat dia berlenaan lagi dalam mimpi dia. So saya tunggu sekejap. Tak lama lepas tu tengok Cik Ahmad dah sedar. Saya bagi tahu lah, bang, macam mana? Abang nak keluar ke ayang yang nak keluar? Kami bincang kan. Ayang keluar.
ayah kau dah biasa dengan orang ramai? Oh no. Tak, abang kan lelaki. Saya cakap macam tu kan. Abang keluar. Kami duk ni lah, jangan siapa nak keluar ni kan. So Lala Cik Ahmad dia mengalah. Dan saya readykan kamera. Dan Cik Ahmad pun keluar lah. Keluar buka je zip kemah tu. Good morning. Ramailah kan tengok kat luar tu, tengah duduk mengelilingi kemah kami tu. Subhanallah. Macam gaya ada. Lepas tu bila Encik Ahmad keluar, try lah kan ambil gambar semua muka-muka yang ada. Tak orang semua salah kan. Nak cakap apa tak tahu kan. Kali ni diorang senyap je, tengok je kita. Tak ada pun yang question apa kat kita kan. Sebab tahu kita ni memang tak faham bahasa. So diorang semua just tengok je lah. Kami bersiap. Dan masa ni lah saya perasan juga ada bunyi ting 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 kan. Apa benda sebenarnya kan. Rupanya saya perasan ada seorang wanita ni berkaki ayam lah. Semua memang berkaki ayam pun kat situ. Tak ada pun yang berkasut. Dan dia buat sesuatu lah. Ambil something dekat bawah pokok. Lepas tu dia letak kat kepala. Lepas tu dia pusing kat pokok beberapa kali. Masa tu baru saya perasan. Rupa-rupanya dia ada pula pegang tali kan. Mengelilingi pokok tu. Dan tali tu dan pokok tu memang ada beberapa lagi lilitan-lilitan yang mungkin dah ada orang buat sebelum ni kan. Dan barulah kami sedar. Rupa-rupanya tempat yang kita orang duduk malam tu adalah tempat ritual orang kampung tu. Bayangkan lah kan. Macam kita kat masjid memang tumpuan tariah masjid lah. Ibarat je macam tu lah. Inilah tempat ritual mereka. Dan memang patut pun semua orang kampung datang. Dan memang confirm dia punya berita malam tadi, kekecohan malam tadi tu memang sampai kat seluruh orang kampung. Dan memang ramai. Tengoklah macam mana keadaan mereka. Memang penuh. Oh my god. Macam tu kan. Tengok kat sebelah pokok tu ada 2 ekor lembu yang tengah makan rumput segar dalam bekas khas lah. Kami faham lah kalau orang India ni dia punya ritual dia dan lembu dia dan benang tu tak dapat dipisahkan kan. Itulah amalan mereka kat situ. Jadi kami terus siap-siap. Bang, kita tak boleh tunggu lama lagi. Tempat ni sangat penting untuk mereka. So, kami pun cepat-cepatlah packing barang semua. Rasa bersalah juga ni sebenarnya. Sebab, yelah, kita dah buat onar malam tadi tu, buat kacau. Lepas tu, pergi parking pula tempat ritual dia. Lepas tu, memang kalau tinggalkan macam tu je, memang tak patut lah. So, saya cadangkan pada Encik Ahmad lah, mungkin ada something, duit yang ada sumbangan daripada Anwar ke atau somebody else yang boleh kita nak bagi pada mereka. Supaya boleh menggembirakan hati dorang lah. Sekurang-kurangnya, kita ni bawa anak Malaysia, kata Malaysia datang sini cakap Urdu tak tahu kan. Sekurang-kurangnya kalau kata Malaysia lepas ni diorang nak sebut, ni macam kira satu kejadian yang sangat aneh lah pada mereka kan. Dapat je tangkap orang Malaysia tu, kurang-kurangnya nama baik lah yang kami berikan kan. So saya cadangkan pada Cik Ahmad untuk berilah something. So Cik Ahmad ni pandai juga. Dia cari orang yang tua-tua ni untuk bagilah sikit duit kan. Kalau bagi kat kanak-kanak ni memang kena serbu. So bila bagi dekat orang yang tua-tua, kira macam ketua-ketua keluarga lah. So diorang pun happy ending lah. Maksudnya kami keluar daripada kampung tu tak kena renjam lah. Macam tu. Kami keluar dengan senyuman, dengan kebahagiaan lah. Alhamdulillah. So waktu kami beredar tu sempatlah kami ambil gambar, kami sempat ambil video. Diorang pun tak marah. Okay, bye-bye. Tata. Dan kami say goodbye lah pada mereka. Dan kami sebenarnya, saya lah personally rasa sangat bersyukur kan dapat menyaksikan lah satu perkampungan yang sebenarnya sangat ramai tau. Kita tengok sendiri dia punya bangunan dia dibuat daripada jerami dan buluh lah. Bukan 1, 2, 3, 4, 5 buah rumah, tapi puluhan rumah tu. Sepanjang jalan tu adalah penduduk kampung tu kan. Lepas tu masa dalam perjalanan saya nak keluar tu lah, sempatlah juga tergolek sekali kan. Sebab nak elak jalan, sebab jalan agak licin, kan. So lah kan. Lepas tu saya tertegur kan dengan seorang lelaki ni untuk tajuk jalan keluar kan. Tak perasan pula kat tangan dia tu dia tengah shave. Kesian dia. ये रोड बना हुआ है रोड पक्की यहाँ से सीधे निकलते मुजफ्फरपुर है मुजफ्फरपुर बहुत दूर है अभी बहुत दूर है जाने में साइकिल से जाए चाहिए
So tak apalah. Apa pun saya terima kasih pada lelaki ni. Dia walaupun dalam bahasa yang sangat terhad, tengok dia sanggup lah kan nak ceritakan kat kita jalan mana keluar kan. So kami pun teruskan perjalanan dan akhirnya kami jumpa jalan keluar daripada perkampungan tersebut. Alhamdulillah. So, itu sahaja dulu untuk hari ini. Dan sedikit pelajaran yang saya ingin kongsikan kepada penonton kali ini. Nasib kita adalah bergantung kepada respon yang kita berikan kepada situasi yang kita lalui. Sekiranya respon kita positif terhadap situasi yang berlaku, maka nasib yang kita akan dapat adalah positif. Namun, sekiranya respon kita negatif terhadap situasi yang berlaku terhadap apa yang kita lalui, maka nasib kita juga akan menjadi negatif. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Saya Adila Syafi'i. Salam hormat. Sekian. Wassalam.